Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hai, apa khabar semua murid-murid? Berjumpa lagi kita pada minggu ini untuk kelas Bahasa Melayu tahun 4 di bawah unit Prihatinnya Kita. Baik murid-murid, murid-murid boleh lihat tajuk pada halaman 8 dan 9 iaitu kita lakukan bersama-sama. Okey, mari kita lihat apa objektif pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum tu, cikgu bacakan standard pembelajaran yang ada pada hari ini. 2.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan multimedia. Baik, apa itu menaakul ya murid-murid? Menaakul ini ialah memberikan sebab. Baik, mari kita lihat objektif pembelajaran kita supaya pada hari ini murid-murid mampu membaca dan memahami bahan grafik daripada multimedia untuk membuat gambaran. Murid-murid, apa yang kita nak buat sebenarnya ya? Baik, kita perlu rujuk pada buku teks muka surat 8 dan 9. Okey, mari kita ke sana sekarang. Okey murid-murid, sekarang murid-murid lihat pada slide yang cikgu paparkan. Okey, ini adalah slide tentang tajuk kita lakukan bersama-sama. Okey, oleh kerana hari ini kita perlu untuk membaca, cikgu akan membacakan teks pada halaman 8 dan 9 dan cikgu harap semua murid-murid boleh ikut bersama-sama ya. Murid-murid tahun 4 Harmoni telah diminta oleh guru mereka untuk mencari maklumat tentang aktiviti masyarakat yang prihatin di Malaysia. Baik, dekat sini cikgu gariskan. Okey, apa yang sedang, apa yang perlu, apa dia punya kata kunci ya. Teks yang kita baca ni. Okey, aktiviti masyarakat yang prihatin Malaysia. Baik, mereka diminta membentangkan maklumat yang diperoleh. Okey, cikgu gariskan lagi, membentangkan maklumat yang diperoleh kepada rakan-rakan sekelas. Siapa yang akan membentangkan? Siapa yang mencari maklumat? Ni ya murid-murid, Rajiv, Jitwen dan Jimmy telah berkumpul di rumah Hadif untuk membincangkan tugasan tersebut. Mereka melakukannya bersama-sama. Baik, kita lihat yang pertama adalah berkaitan dengan rumah terbuka. Konsep rumah terbuka ni selalu kita dengar kan? Baik, mari kita baca apakah isi di dalam dia. Amalan rumah terbuka merupakan satu cara masyarakat di negara ini bergaul antara satu sama lain. Okey? Jadi kat sini sebenarnya cara masyarakat negara ini bergaul ya, bergaul antara satu sama lain. Okey, dengan menghadiri rumah terbuka, ini koma ya murid-murid, masyarakat yang berbilang bangsa di negara ini dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra. Amalan kunjung mengunjungi juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Baik murid-murid, yang cikgu baca ni adalah isi ya. Apa isi yang kita hendak sebenarnya? Kita lihat sekejap pada rajah di muka surat 9. Okey, kalau murid-murid tengok yang cikgu bulatkan, faedah amalan masyarakat prihatin. Kita hendak melihat apa faedahnya. Okey. Di bawah rumah terbuka, okey, amalan rumah terbuka ni apa faedahnya ya? Sebenarnya faedahnya dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra. Itulah tujuan dia ya, bila adakan amalan adakan rumah terbuka ni. Selain itu, apa lagi? Kunjung mengunjungi juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Okey. Jadi sebenarnya ini adalah isi
Okey. Ini adalah C. Ini adalah faedah dia nampak kat sini, nampak? Dia suruh tulis. Jadi ini sebenarnya yang kita perlu cari dahulu, yang perlu kita tandakan. Okey, untuk kita catatkan, untuk kita lengkapkan peta pokok. Ini kita panggil peta pokok ya. Baik, mari kita lihat pula usung rumah. Usung rumah, usung. Kalau murid-murid boleh faham apakah maksud usung. Usung tu ibarat seperti membawa, betul tak? Usung ni kita nak membawa sesuatu. Okey, dengan cara mengangkat. Okey, bawa sesuatu dengan cara mengangkat lah. Okey, kalau tak silap cikgu lah ya. Okey, mari kita lihat apakah isi di bawah dia. Amalan mengusung rumah dilakukan untuk memindahkan rumah ke lokasi baru. Amalan ini menjadi satu budaya masyarakat tradisional di negara ini. Amalan mengusung rumah menunjukkan masyarakat yang sangat prihatin. Okey? Baik, dia dah bagi tahu kat sini. Baik, kita baca lagi. Tak habis kat sini ya. Amalan mengusung rumah menunjukkan masyarakat yang sangat prihatin sesama jiran tetangga. Mereka mencari buluh di hutan bersama-sama. Kemudian mengikat buluh-buluh di bahagian bawah rumah. Selepas itu, rumah tersebut diusung ke lokasi tapak rumah yang baharu. Setelah selesai, para pengusung rumah akan dijamu dengan makanan dan minuman. Keadaan ini menunjukkan tuan rumah prihatin dan menghargai pertolongan yang diberikan oleh masyarakat. Okey? Jadi apa faedah ni sebenarnya faedah yang kita dapat dekat sini adalah yang pertama, kita tahu amalan ini adalah satu budaya masyarakat tradisional di negara ini. Dia menunjukkan apa lagi? Menunjukkan masyarakat yang sangat prihatin sesama jiran tetangga. Baik. Jadi apa lagi faedah amalan mengusung rumah ni? Dia akan dijamu pengusung rumah akan dijamu dengan makanan dan minuman. Dia dah tolong, jadi tuan rumah menghadiahkan makanan dan minuman. Itu cara dia menghargai pertolongan yang diberikan oleh masyarakat. Baik, kita lihat pula gunting rambut percuma. Ini adalah salah satu program yang selalu dilakukan ya. Menunjukkan tanda prihatin ya. Baik, kita bacakan. Perkhidmatan gunting rambut secara percuma meringankan beban ibu bapa. Perkhidmatan ini dijalankan hasil kerjasama ketua kampung dan masyarakat setempat di Kampung Tok Rimau. Dia ada nama di Kampung Tok Rimau. Ketua kampung menyatakan bahawa perkhidmatan seperti ini mampu membantu masyarakat setempat yang berpendapatan rendah. Ada dekat sini sebenarnya adiksi je yang sangat penting membantu masyarakat setempat yang berpendapatan rendah. Apa maksud berpendapatan rendah ni? Berpendapatan rendah ni maksudnya orang yang ada duit yang sedikit sahaja. Baik, usaha ini membuktikan penduduk kampung tersebut mengambil berat tentang kebajikan sesama mereka. Itu adalah faedah lah. Mengambil berat tentang kebajikan sesama mereka. Bagi mereka, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ini adalah pepatah ya. Baik. Kita nampak kan faedah-faedah apabila diadakan gunting rambut percuma. Selain daripada itu,
Dekat atas ni ada sikit. Meringankan beban ibu bapa. Okey, kita tahu untuk menggunting rambut memerlukan kos ya. Kena keluar duit untuk gunting rambut. Jadi rambut ni satu benda yang kita tak boleh simpan bertahun-tahun. Kalau murid lelaki tak boleh simpan bertahun-tahun ya. Nanti tak nampak muka dia sudahnya. Okey. Jadi perkhidmatan gunting rambut percuma ni dapat membantu meringankan beban ibu dan bapa. Okey. Jadi sangat bergunalah, sangat bagus. Okey. Baik. Dan yang terakhir adalah gerobok rezeki. Gerobok rezeki. Apa maksud gerobok? Okey, kejap saya tukar tulisan dia. Apa maksud gerobok? Gerobok merujuk macam rak gerobok kalau kita lihat dalam teks ini, okey, ia adalah seperti rak. Okey, tempat menyimpan barang. Okey, tempat menyimpan barang. Baik, kalau kita lihat gambar yang diberi, ada banyak barang-barang keperluan asas. Baik, kita bacakan ya. Gerobok rezeki. Gerobok rezeki ini terdapat di beberapa buah masjid dan surau. Gerobok rezeki ini ditempatkan di bahagian luar masjid atau surau. Hal ini bagi memudahkan golongan miskin mengambil barangan keperluan mereka. Nampak? Kita nampak kat sini, memudahkan golongan miskin mengambil barangan keperluan mereka. Okey? Jadi orang miskin dah tentulah tak mampu ya. Jadi bila diadakan gerobok rezeki, dia sangat meringankan beban orang-orang miskin ya. Baik, kita terus lagi. Barangan tersebut disumbangkan oleh masyarakat setempat yang ingin berkongsi rezeki. Barang-barang yang disediakan termasuklah beras, tepung, susu bayi, minyak masak dan sebagainya. Gerobok rezeki ini menunjukkan bahawa masyarakat di negara ini prihatin. Jadi sekarang ni amalan buat gerobok rezeki ni kalau kita nampak dah meluas. Okey, baik di masjid atau surau, baik di hadapan kedai atau di restoran, ada ya. Dalam suasana pandemik ni dah ramai yang buat, okey, untuk menunjukkan rasa prihatin mereka terhadap golongan yang kurang mampu. Mudah dia konsep dia. Dia hanya menyediakan barang keperluan asas ya. Jadi ini salah satu benda yang menunjukkan masyarakat yang prihatin. Baik murid-murid, apa yang cikgu garis-garis ni sebenarnya boleh kamu tuliskan semula dalam bentuk catatan untuk peta pokok yang berada pada halaman 9. Okey. Jadi sebenarnya murid-murid boleh salin semula peta pokok faedah amalan masyarakat prihatin. Okey, masukkan isi-isi penting iaitu faedah-faedah yang kita dapati bagi setiap amalan yang dilaksanakan oleh masyarakat Malaysia. Okey, rumah terbuka, usung rumah, gunting rambut percuma, gerobok rezeki. Okey murid-murid ya, cikgu harap latihan ni murid-murid boleh salin, okey, boleh salin dan lengkapkan peta pokok di dalam buku BM panjang ya, pemahaman. Okey, ini contohnya lah yang saya bagi. Okey, supaya murid-murid faham. Isi-isinya telah kita bincangkan sebentar tadi. Okey. Baik, yang kedua, murid-murid boleh buat latihan di link yang cikgu bagi. Link ni cikgu akan letakkan di grup. Okey, di grup masing-masing. Kemudian boleh PM jawapan pada guru. Okey. Jangan pening-pening. Hanya klik saja pada link. Okey. Selesai menjawab, okey, klik finish. Kemudian kalau di handphone tu murid-murid akan nampak dia akan keluar ikon seperti check my answer. Klik pada check my answer dan akan keluar markah yang diberi.
Okey, jadi murid-murid boleh screenshot lah markah tu dan PM jawapan pada guru. Dan seterusnya, murid-murid boleh jawab latihan tambahan di link yang diberikan ini. Okey, dan PM skor markah pada guru juga. Okey, ataupun kalau guru dah buatkan senarai murid yang sudah siap latihan, nyatakan skor markah, boleh copy paste, letakkan nama dan skor markah di situ sahaja. Okey murid-murid, cikgu harap pelajaran kita pada hari ini jelas. Okey, jika ada soalan boleh rujuk kepada guru-guru subjek Bahasa Melayu tahun 4. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.